Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So bila aku baca balik komen-komen korang semua dekat video iPhone aku yang sebelum ni, ramai jugalah yang tanya, bang, tak ada ke iPhone yang sedap untuk digunakan pada tahun ni dengan bajet bawah RM2,000? Sebenarnya banyak pilihan iPhone dengan bajet bawah RM2,000. So untuk video kali ni aku akan kongsikan antara senarai iPhone yang sedap untuk nak digunakan pada tahun ni dengan bajet bawah RM2,000 saja, dan semuanya adalah yang terpakai, bukannya yang baru. Dan aku ada a few model yang aku tak recommend, ada 5 model aku akan recommend untuk video kali ni, okay? So yang pertama sekali semestinya iPhone 11 Pro, bukannya versi Max tapi iPhone 11 Pro saja. Dilancarkan pada tahun 2019. Rekaan untuk iPhone 11 Pro bagi aku masih relevan untuk nak digunakan pada tahun ni, tak outdated mana pun, dengan form factor yang lebih kurang je macam iPhone 13 series. Cuma iPhone 13 series dia berbentuk boxy kan, untuk iPhone 11 Pro berbentuk curvy, dan dia juga ada ketahanan jenis IP68 water and dust resistant. Kebanyakan iPhone yang aku akan kongsikan kali ni memang semuanya akan ada IP rating. So untuk prestasi yang ada pada iPhone 11 Pro, dia menggunakan chip A13 Bionic yang bagi aku cukup berkuasa untuk korang nak main game dan buat pelbagai perkara pada tahun ni. Tak terasa lah dia punya kelemahan dari segi prestasi tu. Cuma in terms of gaming yang very heavy long term, dia macam ada sikit lah kekurangan dia. Cuma dari segi penggunaan harian yang biasa, tak adalah lagi-lagi untuk mana pun. And in fact in terms of ada punya kamera pun memberikan keupayaan kamera yang kita memang perlukan pada tahun ni, dengan 3 kamera 12 megapixel, kamera utama wide, telephoto dan juga ultra wide. Ada juga fungsi kamera night mode, dan kedua kamera selfie, kamera utama ada rakaman video sehingga 4K dan juga 60 fps dengan fungsi OIS, optical image stabilization, untuk pastikan kita ambil video tu tak gegar sangat. Seterusnya, skrin yang ada pada iPhone 11 Pro menggunakan panel jenis Super Retina SDR OLED yang bersaiz 58 inci, yang bagi aku agak ngam juga kat tangan untuk kita nak gunakan satu tangan. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, dia lebih kepada macam ke arah nak compact sikit kan, sebab 58 inci. Dia bukannya 61 inci macam iPhone 11 yang besar sikit daripada iPhone 11 Pro ni kan. So 58 inci is one of the best size lah untuk kita nak gunakan dengan lebih mudah tangan kita untuk handle, dan juga capai almost every angle dekat dengan skrin yang ada pada iPhone 11 Pro. Kecerahan yang cukup dengan kualiti display yang memang cukup baik. Ketahanan bateri untuk iPhone 11 Pro pun bagi aku cukup memuaskan lah, dengan bateri sebesar 3046 mAh. Walaupun nampak kecil, tapi dia mampu memberikan ketahanan bateri yang cukup baik untuk penggunaan harian yang biasa. Depends pada cara penggunaan juga, tapi untuk aku sebagai pengguna biasa, memang iPhone 11 Pro memberikan prestasi dan juga bateri yang cukup baik. In fact untuk dia punya fast charging pun menyokong 18 watt dan juga ada wireless charging. Aku recommend untuk korang dapatkan fast charging gun daripada McDodo ataupun Ugreen. Aku letakkan link pembelian untuk fast charging kabel dan juga plug dekat bahagian description untuk korang check it out sendiri dan beli dengan harga yang memang sangat berpatutan untuk fast charge every iPhone yang aku akan senaraikan ni. So untuk iPhone 11 Pro juga masih mendapat iOS update yang terbaru, dan aku jangkakan mungkin dalam 3 ke 4 tahun nanti dia masih akan dapat iOS update yang terbaru untuk korang merasakan fungsi-fungsi baru pada iOS yang terbaru. Yang paling latest akan dilancarkan pada bulan Juni adalah iOS 16 lah. iPhone 11 Pro dah tak dapat dah untuk harga baru dia. Aku nampak ada yang terpakai sajalah dengan harga bawah RM2,000, which is korang hanya dapat storage 64GB saja dengan harga sekitar RM1,900 ke RM2,000 lah. Depends pada condition dan juga seller tu jugalah. Ada yang mahal sikit, ada yang murah sikit. Kalau dapat bawah RM1,900 tu memang lah kurang lah kan, dia punya condition cantik apa semua. But biasanya harga memang sekitar RM1,900 ke RM2,000 untuk 64GB, tapi untuk yang 256GB harga dia sekitar RM2,300 ke RM2,600 macam tu lah. Boleh dapat sekarang ni dekat Facebook Marketplace, dekat Carousel, Mudah.my dan sebagainya. Seterusnya adalah iPhone 12 mini. Yes, iPhone 12 mini sekarang yang terpakai korang dah boleh dapat dengan harga bawah RM2,000 saja guys. So this is one of the best iPhone dalam senarai aku kot, kalau nak compare dengan model-model lain kan. Sebab iPhone 12 mini agak baru juga, dilancarkan pada tahun 2020, which is dia ada rangkaian 5G. So ini adalah iPhone yang pertama yang ada rangkaian 5G. Dari segi rekaan, iPhone 12 mini menggunakan konsep rekaan yang baru sikit lah, menggunakan boxy shape, bukannya curvy shape macam iPhone 11 Pro. So lebih sedap pegang lah kalau korang tak gunakan sebarang casing, just naked macam tu saja kan. Dengan pilihan warna biru yang memang nampak menarik dan juga outstanding jugalah kalau korang gunakan kat public kan. Prestasi yang ada pada iPhone 12 mini memang cukup mantap, sebab dia memang iPhone yang agak baru juga kan, dalam masa 2 tahun je baru usia dia kan. So dia menggunakan chip A14 Bionic yang ada rangkaian 5G. Ini adalah iPhone pertama ada rangkaian 5G kan. So korang boleh gunakan phone ni dalam masa yang lebih lama, long term lah kan, sebab dia memang very future proof. Kalau once ada 5G kat Malaysia, kita dah boleh gunakan 12 mini untuk dapatkan rangkaian 5G yang lebih pantas kan. So prestasi dia pun memang cukup mantap untuk gaming, media sosial, kerja dan sebagainya. Memandangkan model ni pun nama dia 12 mini, so dia punya size screen pun agak compact, iaitu Super Retina SDR OLED yang bersaiz 5.4 inci
inci. Sizing dia tu memang agak kecil jugalah kat tapak tangan. Kalau nak bandingkan dengan iPhone XR ataupun iPhone 11, iaitu iPhone versi bajet dengan harga lebih murah berbanding dengan versi yang Pro, iPhone 12 dan juga 12 mini adalah iPhone versi bajet pertama yang menggunakan panel jenis OLED, bukannya IPS LCD dah. So ini adalah antara upgrade yang besar jugalah yang Apple bagi pada versi 12 dan juga 12 mini. Kualiti display dia memang cukup baik dengan kecerahan dan juga skrin yang flat. Keupayaan kamera dia pun bagi aku not bad jugalah. Dia menggunakan dui kamera iaitu 12 megapiksel yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60 fps untuk kamera selfie dan juga kamera utama dia. In fact, untuk kamera utama dia pun ada fungsi ultra wide, wide dan juga ada night mode. So dia memang memberikan keupayaan kamera yang kita perlukan pada smartphone pada tahun 2022 sekarang ni kan. So dari segi rakaman video pun ada OIS untuk lebih stable, and ada 4K 60 bukannya 4K 30 ataupun 1080p. So ya, banyak perkara yang aku rasa menarik jugalah untuk korang nak beli iPhone 12 mini dengan harga bawah RM2,000. Dan smartphone ni pun dari segi tahanan bateri dia tak berapa nak perform sangat lah, manakala saiz dia agak compact kan, iaitu 5.4 inci. Kita tahu saiz compact ni ada limitation lah in terms of ketahanan bateri, which is kalau korang guna untuk penggunaan biasa tu aku rasa tak ada masalah yang besar sangat. Cuma kalau nak compare dengan saiz yang lebih besar sikit iaitu iPhone 12, of course lah kan 12 mini ni lebih kurang sikit ketahanan bateri dia, tapi boleh tahan lah kan untuk korang nak gunakan dalam masa sehari tu. At least 2 kali charge tu normal lah untuk iPhone 12 mini, dan dia menyokong fast charging 20W dengan ada MagSafe dan juga wireless charging. So dia punya iOS update pun dapat dalam masa 4 tahun lagi aku rasa. So dia memang boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Untuk harga yang terpakai aku tengok sekarang ni, korang boleh dapat dengan harga sekitar 1,800 ke 1,900 untuk storage 64GB. Tapi kalau korang nak storage yang besar sikit 128GB, harga terpakai dia sekitar RM2,000 ke RM2,200, bergantung juga pada condition, warna dan juga seller juga yang jual iPhone tu kan. Kalau dapat luck, memang boleh dapat lah bawah RM2,000 untuk 128GB tu kan. Model iPhone seterusnya adalah iPhone yang mendapat top 10 global best selling smartphone pada tahun 2020 sampailah 2021. So dia memang iPhone yang paling laku keras jugalah kalau nak bandingkan dengan model lain kan. Even sampai sekarang pun Apple masih jual iPhone 11 yang baru dekat laman web diorang kan. So iPhone 11 menggunakan konsep rekaan yang sama je macam iPhone 11 Pro, curvy shape, tapi mempunyai pilihan warna yang nampak lebih menarik, nampak lebih colourful, dan juga 2 kamera bukannya 3 kamera. Rekaan dia semestinya masih relevan untuk korang nak gunakan pada tahun ni dengan ketahanan jenis IP68 water and dust resistant. Untuk prestasi dia menggunakan chip A13 Bionic, sama je macam iPhone 11 Pro tadi, memberikan prestasi yang cukup padu juga untuk korang nak gunakan pada tahun ni dari segi gaming dan sebagainya. Dia punya screen dia spoil sikit kan, sebab dia menggunakan liquid retina display dengan saiz 61 inci IPS LCD bukannya OLED. So dari segi quality screen dia memang agak meh sikit dengan resolusi 720p saja, bukannya 1080p punya display kan. Depends jugalah kan pada bajet, keperluan dan juga cita rasa masing-masing. Ada yang tak kisah pun pasal IPS LCD, ada juga yang very concern buat quality IPS LCD dan juga lebih prefer kepada screen jenis OLED kan. Untuk kebolehan kamera dia, iPhone 11 series adalah iPhone yang pertama ada keupayaan kamera ultra wide dan juga ada keupayaan kamera night mode. So untuk 11 pun ada night mode dan juga ada ultra wide. Kalau korang memang memerlukan fungsi tu, dah ada dah pada iPhone 11 dengan rakaman video sehingga 4K 60fps pada kamera selfie dan juga pada kamera utama dia. Ketahanan bateri untuk iPhone 11 dengan bateri sebesar 3110 mAh memang cukup nice dah untuk korang nak gunakan untuk penggunaan harian dengan fast charging 18W dan juga ada Qi wireless charging. Dan smartphone ni juga menyokong lagi update iOS yang terbaru, dan aku jagakan maybe sekitar 2 ke 3 tahun lagi dia akan mendapat kemaskinian iOS yang terbaru lagi untuk korang merasai fungsi-fungsi iOS baru yang akan dilancarkan kelak. Harga jualan untuk iPhone 11 yang terpakai sekarang ni bila aku survey memang boleh dapat sekitar 1,600 ke RM2,000 daripada 64GB sampailah 128GB, bergantung juga pada condition, pada seller tu sendiri dan juga pada jenis warna apa yang korang belilah. Memang boleh dapat bawah RM2,000 untuk yang terpakai. Tapi kalau yang baru memang harga dia lebih RM2,000. So korang boleh pilih mana satu korang nak, yang terpakai ke yang baru. Tapi kalau harga dia tu tak ada beza banyak sangat, aku prefer untuk korang beli yang baru terus, lagi peace of mind sikit lah, ada warranty lagi kan. Model iPhone seterusnya adalah iPhone XS Max yang dilancarkan pada tahun 2018, dan model ni aku rasa dia lebih kepada pelengkap model iPhone X yang dilancarkan pada tahun 2017. Sebab masa tu banyak jugalah isu pada iPhone X, bateri tak apa nak tahan, overheating, and ada line hijau dekat screen OLED itu kan. Tapi bila Apple perkenalkan saja iPhone XS series ataupun iPhone XS Max secara spesifiknya, dia telah ubah persepsi orang terhadap ketahanan bateri iPhone ni tak apa nak tahan. Tapi untuk iPhone XS, XS Max dan juga XR, ketahanan bateri dia far better dan iPhone X dan juga ke bawah. Dan ini adalah iPhone pertama dengan saiz yang paling besar sekali lah masa tahun
2018 iaitu 6.5 inci untuk versi yang Max kan. So memang mendapat sambutan yang boleh tahan jugalah masa tahun tu sebab dia adalah iPhone yang paling besar and pilihan warna gold yang baru nampak macam mewah gila masa tu kan. And prestasi dia menggunakan chip A12 Bionic yang bagi aku masih okey lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni, walaupun usia dia dah mencecah macam 3 ke 4 tahun kan, tapi still boleh pakai lah untuk korang nak gunakan pada tahun 2022. Cuma dari segi heavy gaming tu maybe dia ada kekurangan sedikit lah, korang akan terasa lah dia punya lagging tu kalau main dalam masa yang lama, ataupun maybe ada limitation in terms of grafik dia kan. Tapi untuk XS Max kalau korang beli yang terpakai memang tak ada fungsi kamera night mode ataupun ultra wide. Nak guna pun boleh, korang kena beli aplikasi third party lah untuk korang dapatkan fungsi ultra wide ataupun night mode tu. Cuma dia punya optimization tu tak adalah macam by default punya kamera ultra wide ataupun night mode macam iPhone 11 kan. Kedua-dua lens kamera untuk iPhone XS Max menggunakan 12 megapixel dengan rakaman video sehingga 4K dan juga 60 fps yang ada OIS. Tapi untuk selfie kamera dia hanyalah 7 megapixel saja dengan rakaman video sehingga 1080p dan juga 60 fps saja. So ya, itu depends pada keperluan masing-masing. Bagi aku okey dah untuk dia punya rakaman video dan juga untuk dia punya kualiti gambar tu sendiri. Cuma kekurangan itulah macam aku cakap tadi, ultra wide tak ada, night mode pun tak ada kan. Ketahanan bateri untuk iPhone XS Max bagi aku boleh tahan lah dengan bateri sebesar 3174 mAh saja. So untuk penggunaan harian yang biasa tu not bad juga kalau nak bandingkan dengan iPhone 11. Memang iPhone 11 is better lah kan sebab size screen lebih kecil sikit dengan bateri yang lebih kurang je dia punya size dia. Cuma untuk XS Max ni size dia lebih besar sikit kan, so dia ada kurang sikit di situ. Cuma dia masih memberikan ketahanan bateri yang baik juga untuk penggunaan harian yang biasa. iPhone XS Max ni juga menyokong fast charge USB PD dan juga ada Qi wireless charging. Untuk iOS update dia masih dapat lagi sampailah sekarang ni. Harga jualan untuk iPhone XS Max ni memang dah tak ada yang baru dah, korang just boleh beli yang terpakai saja dengan harga bawah RM2,000 saja. So harga dia bermula sekitar 1,400 sampailah 1,900, depends pada condition, warna dan juga seller jugalah. Tapi kalau korang nak murah sikit, maybe korang boleh consider lah untuk dapatkan iPhone XS dengan spesifikasi yang hampir sama saja macam iPhone XS Max, cuma size dia lebih kecil sikit, 58 inci, dan untuk harga dia pun memang lebih murah sikit. Aku rasa sekitar 100 ke 200 ringgit lebih murah berbanding dengan versi yang Max lah. Model iPhone terakhir ni aku macam tak jangka jugalah dia dapat antara top 10 best selling smartphone secara global pada tahun 2020 dan juga 2021. Yes, ia adalah iPhone SE 2020 iaitu generasi yang kedua lah. Mungkin disebabkan oleh timing masa Apple perkenalkan iPhone SE generasi kedua ni, dia kena dengan situasi kita untuk mencari sebuah iPhone yang baru, berkuasa tapi dengan bajet yang rendah kan. So that's why kot iPhone SE generasi kedua ni laku keras kan masa tahun 2020 sampailah 2021 kan. Rekaan untuk iPhone SE 2 ni bagi aku agak outdated lah dan tak relevan untuk kita nak gunakan pada tahun ni, memandangkan diambil rekaan daripada iPhone 6 pada tahun 2014 sampailah rekaan yang macam iPhone 8 pada tahun 2017 kan. So rekaan form factor tu masih sama je macam iPhone yang dah berzaman kan. Konsep dia simple je, Apple nak perkenalkan iPhone yang berkuasa, design lama tapi dengan harga yang lebih murah ataupun versi iPhone budget lah. Memandangkan iPhone SE 2 ni ambil form factor daripada iPhone 8, so dia menggunakan rekaan yang sama je, ada IP67 water and dust resistant, masih ada home button, bingkai yang tebal pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah dengan skrin IPS LCD yang bersaiz 4.7 inci guys. Memang saiz untuk skrin dia very compact untuk sebuah iPhone untuk korang nak gunakan pada tahun ni sebenarnya. Tapi depends juga pada keperluan dan juga bajet masing-masing. Ada yang tak kisah pun pasal rekaan macam tu asalkan iPhone tu senang nak handle satu tangan untuk keperluan nak buat kerja, nak bawa motor ke, untuk buat grab food ataupun untuk taxi dan sebagainya. So dia menggunakan satu kamera saja 12 megapixel, tak ada ultra wide, tak ada night mode, hanya ada portrait mode dan juga kamera biasa saja. Rakaman video sehingga 4K dan juga 60 fps. Selfie kamera dia adalah 7 megapixel, 1080p dan juga 30 fps saja guys. Prestasi untuk iPhone SE 2 ni memang cukup baik lah, memandangkan dia menggunakan chip A13 Bionic macam iPhone 11 Pro. Cuma dari segi kepanasan tu memang terasa gila kot pada iPhone SE 2 ni kan. So rasa overheat dan juga untuk gaming tu tak berapa nak selesa sangat. Dia lebih sesuai untuk penggunaan media sosial ataupun kerja saja. Aku rasa tak sesuai sangat untuk main game pada iPhone SE 2 ni. Boleh main game, cuma memang korang akan hadapi masalah gaming tu overheat dan juga ada frame drop sikit lah kalau main dalam masa yang lama kan. Bateri untuk iPhone SE 2 ni tak besar mana pun, memandangkan saiz dia hanyalah 4.7 inci saja. So Apple boleh letakkan bateri sebesar 1821 mAh saja, which is memang sangat-sangat kecil dan juga sangat lemah untuk ketahanan bateri yang ada pada iPhone SE 2 ni bila aku dah gunakan sebelum ni kan. So kalau korang mencari iPhone dengan bateri yang tahan, this is not the best for you guys lah. Tapi still ramai juga yang beli iPhone SE 2 ni sebenarnya tau. Dan iPhone SE 2 ni menyokong fast charge
USB PD dan ada Qi wireless charging. Kelebihan paling utama pada iPhone SE 2 yang aku nampak adalah dia punya prestasi dan juga harga yang murah saja. Lain-lain tu memang banyak kekurangan dari segi kamera dia, ketahanan bateri dan juga skrin dan saiz yang ada pada iPhone SE 2. Tapi itu bergantung juga pada keperluan dan juga bajet masing-masing. Harga jualan iPhone SE 2 yang terpakai sekarang ni korang dah boleh dapat sekitar RM900 sampailah RM1,300 sahaja guys. So memang sangat-sangat murah kan untuk sebuah iPhone pada tahun 2020. Berpatutan juga sebenarnya untuk sebuah iPhone yang agak baru juga dan masih dapat kemaskini iOS yang terbaru, dan aku jangkakan dia akan mendapat iOS update sekitar 3 ke 4 tahun mendatang lagi, manakala usia dia baru lebih kurang 2 tahun macam tu je kan. So ya, itu adalah antara senarai iPhone yang aku dapat kongsikan. Untuk korang decide sendiri dengan harga bawah RM2,000. Untuk harga iPhone SE 2 tadi sekitar 900 ke 1300 tu, dia bergantung juga pada condition, storage dan juga seller. Dalam banyak-banyak model aku kongsikan ni, aku lebih prefer untuk korang dapatkan iPhone 12 mini kalau korang tak kisah pasal size yang very compact kan. Tapi kalau korang yang very concern pasal size, iPhone 11 Pro is the best choice untuk bawah RM2,000 ataupun ngam-ngam RM2,000 lah. Depends juga pada condition dan juga pada budi bicara dengan seller tu sendiri. So pastikan korang check betul-betul iPhone tu. Aku ada kongsikan untuk cara check iPhone dengan betul supaya korang tak kena scam dan sebagainya. Korang boleh tonton video aku sebelum ni. Dan aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai 5 model iPhone dengan harga bawah RM2,000 yang sedap untuk nak digunakan pada tahun ni. So guys, berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.